Pilihan Raya Negeri Sabah perlu diadakan dalam tempoh 60 hari. Apakah kita melihat keadaannya, bagaimana kita melihat naratif selepas ini dan apakah persiapan menjelang pilihan raya negeri ini? Bersama dengan kita di talian melalui Skype untuk mengulas lanjut mengenai situasi di Sabah ialah penganalisis politik Muhammad Rahizal Shah Abdul Karim. Assalamualaikum, selamat Hari Raya Rahizal. Hari ini boleh dikatakan gencatan politik untuk kem-kem politik di Sabah, satu perkara yang melegakan buat rakyat Sabah pada ketika ini. Tetapi apabila kita bercerita pasal politik, siapa yang mempunyai kelebihan pada ketika ini? Mungkin kita boleh lakukan sedikit analisis antara dua kem, antara kerajaan negeri Sabah dan juga pembangkang negeri Sabah. Ya, saya ingat kalau kita persoalan dia siapa yang mendapat kelebihan dalam menuju ke pilihan raya ini tadi. Kedua-dua pun masing-masing ada kekuatan masing-masing. Cuma sebelum insiden lompat-melompat ini, ramai yang bersetuju bahawa sokongan kepada BN itu makin bertambah, maksudnya kepada pembangkang makin bertambah dalam tempoh setahun 2 tahun ini, dan warisan berada dalam keadaan yang agak tidak selesa. Namun ramai juga yang beranggapan mungkin akibat daripada insiden cobaan untuk menubuhkan kerajaan oleh Tan Sri Musa ni tadi, mungkin akan sedikit-sedikit menjejaskan momentum ataupun kelebihan yang telah dimiliki oleh pembangkang. Walau bagaimanapun, apabila kita bercerita tentang siapakah akan mendapat, saya ingat dalam senario sekarang, baik di peringkat negeri ataupun baik di peringkat pusat, saya membayangkan persaingan yang akan sengit seperti apa yang berlaku pada tahun 2018. Cuma kali ini apa yang ada sedikit menarik adalah dengan ada pertambahan 13 kerusi. Banyak ya, bilangannya ada bilangan yang besar, jadi menjadikan jumlah keseluruhan kerusi yang akan dipertandingkan adalah sejumlah 73 kerusi. Isu dia seperti biasa, bagaimana agihan kerusi. Di pihak kerajaan, di pihak tim kem Tan Sri Musa, UMNO Bersatu dan juga parti-parti lokal yang lain adalah bagaimanakah agihan kerusi ini dapat dilakukan yang dapat memuaskan hati semua pihak. Dan saya beranggapan cabaran besar mungkin bukan agihan kerusi dengan parti-parti yang lain, tapi lebih kepada UMNO dan Bersatu. Kerana mereka masing-masing terdapat statement yang dikeluarkan sebelum ini menyatakan UMNO akan bertanding semula di semua kerusi-kerusi yang secara tradisinya ditandingi oleh mereka. Walau bagaimanapun kerusi ini pun sekarang ada ahli-ahli daripada YB, daripada Bersatu yang kini memegang kerusi tersebut. Jadi saya rasa ini ini yang perlu diperhalusi oleh tim Tan Sri Musa. Di peringkat warisan pula, saya ingat saya tidak membayangkan ada banyak isu daripada segi pembagian kerusi. Saya ingat mungkin isu dia lebih kepada calon, siapa yang akan calon yang akan mereka letakkan, dan sekiranya mereka ingin mengemukakan muka-muka baru. Tapi daripada segi agen kerusi, saya tidak menampak satu isu yang besar di pihak warisan. Rahizal, bukankah kalau kita melihat bahawa calon itu amat kritikal untuk ditampilkan dalam pilihan raya negeri pada kali ini? Isunya sekarang ialah lompat parti, itu yang berlaku 2018, itu juga yang berlaku dalam masa seminggu ini. Tetapi kalau di peringkat mana-mana sekalipun, di peringkat Datuk Seri Syafiee dan juga Tan Sri Musa, mereka perlu memastikan calon yang ditampilkan bukanlah calon yang separuh masa, mempunyai keyakinan, mempunyai reputasi yang baik dan juga kesetiaan kepada gabungan yang mereka cipta. Bagaimana Rahizal melihat perkara ini? Ini perkara yang paling serius sekali sepatutnya diletakkan untuk menjamin kestabilan. Betul, Zul. Cuma masalah dia, Zul, kalau kita lihat kepada mereka yang bertukar parti pada tahun 2018, ada 2-3 orang. Mereka adalah calon yang baru, calon pertama kali. Ada yang YB yang muda, pertama kali daripada UMNO, memegang jawatan dalam pemuda UMNO, diangkat menjadi calon untuk pertama kali, tapi dalam tempoh 2 hari melompat ke bertukar parti kepada parti warisan. Jadi saya rasa ini satu, kalau kita nak mengukur kesetiaan YB itu tadi, saya ingat ini amat satu yang sukar sekali ya. Saya tak tahu apakah mekanisme yang patut diguna pakai oleh kedua-dua calon, kedua-dua kem, baik di kem Tan Sri Musa dan juga Datuk Seri Syafiee, untuk memastikan bahawa yang calon yang mereka pilih nanti sekiranya berlaku hang dun, tidak ada yang mendapat majoriti, tidak ada antara mereka yang akan melompat. Tapi
pada ketika ini saya ingat kalau kita nak cakap, kita nak tahu bagaimana kita pastikan calon itu tidak akan melakukan perkara ini, bagi saya ini ada sesuatu yang amat sukar sekali untuk kita predik, untuk kita agak. Kita tengok dalam tempoh beberapa hari ini, mereka yang bertukar daripada yang dahulunya daripada UMNO, bertukar pada 2018 ke Warisan, lepas itu bertukar semula dalam tempoh 2 hari yang lepas. 2-3 hari sebelum insiden ini berlaku, mereka menyatakan secara terang-terangan kepada rakan-rakan di sosial media, dengan masyarakat di kawasan mereka yang mereka setia dengan Datuk Syafie. Tapi kita tengok dalam tempoh 24 jam saja bertukar. Jadi bagi saya amat sukar untuk kita mendengar untuk mengukur kesetiaan calon-calon yang ada sekarang. Sebab itu saya rasa ramai pengundi-pengundi di Sabah yang kalau kadang-kadang YB mereka bercakap, kadang-kadang mereka terima seadanya. Jangan terima sebulat-bulat kerana kita tidak tahu, mungkin besok lusa akan berubah lagi. Rahizal, saya ada 2 minit, tapi kalau boleh Rahizal rangkumkan 2 soalan daripada saya terakhir. Pertama, apakah naratif kempen politik oleh Shafie Apdal? Beliau memegang tampuk pemerintahan sebagai Ketua Menteri untuk 2 tahun. Aspek pembangunan janji-janji manifesto lama akan dijadikan satu perhatian di situ. Akan tapi 2 tahun juga agak pendek untuk melaksanakan projek-projek dan juga janji. Pertama. Dan kedua, apakah implikasi pertambahan 13 kerusi Dewan Undangan Negeri? Bagaimana ianya memberikan satu naratif baru dan juga analisis baru kepada corak pengundian nanti? Saya ingat yang pertama sekali, apa yang akan ditegaskan, naratif yang akan dibina oleh Datuk Seri Shafie adalah pilihan rakyat ini bukanlah pilihan rakyat yang mereka mahukan. Tapi mereka telah diletak dalam kedudukan, ditekan semenjak mereka menubuhkan kerajaan 2018 hingga sekarang, sehingga ke tahap di mana mereka tidak ada pilihan melainkan membubarkan. Saya ingat kerana beliau sedar, walaupun ramai yang mahukan mandat itu dipulangkan semula kepada rakyat, tetapi di masa yang sama terdapat juga kumpulan yang merasakan bahawa rakyat diletakkan tersepit di tengah-tengah dan menjadi mangsa dalam keadaan pergulutan kuasa di kalangan. Jadi itu naratif pertama yang saya ingat akan dibentuk oleh tim. Datuk Syed menyatakan mereka mau memerintah tetapi mereka tidak dapat kerana hilang fokus, terlalu banyak desakan-desakan untuk menarik YB-YB mereka. Yang pertama naratif. Yang kedua, beliau akan fokus kepada janji-janji beliau dalam menunaikan tuntutan Sabah. Saya ingat beliau telah pun beberapa kali menerangkan bahawa terdapat daripada 21 tuntutan yang berkaitan dengan otonomi Sabah dan juga perjanjian Malaysia. Daripada 21 ini, 17 telah pun dipersetujui dengan kerajaan Pakatan Harapan yang lepas. Walaupun mungkin ada tuntutan-tuntutan itu lebih bersifat pentadbiran, jadi maka itu tidak berapa nampak kesan kepada rakyat. Tetapi isu yang paling besar juga adalah beliau akan menyatakan bahawa dalam tempoh ini beliau cuba sedaya upaya untuk membangunkan Sabah, dan tuntutan yang perjanjian Malaysia itu tadi telah pun beliau dapat tunaikan, dan sekiranya diberi masa beliau akan pastikan tuntutan yang lebih besar iaitu yang berkaitan dengan royalti minyak akan dapat dipenuhi oleh kerajaan warisan itu tadi. Rahizal, terima kasih kerana sudi bersama kita. Sudah pasti diskusi ini akan lebih panjang lagi untuk tempoh-tempoh yang mendatang. Rahizal, terima kasih. Selamat Hari Raya.